أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para sahabat Al-Quran, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan semua kita berada dalam keadaan dirahmati Allah, dalam keadaan sihat sejahtera dan diberkati Allah. Kita bertemu lagi dalam rancangan My Quran Time, baca, faham dan amal, yang mana pada hari ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita. Kita akan tadabbur lagi Al-Quran. Kali ini kita telah pun memasuki surah yang baru, dan seperti biasa bersama dengan kita pada hari ini tokoh qari kita yang terkemuka, Syekhul Qari Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat maknanya tak ada batuk-batuk kali ni, okey. Alhamdulillah. Masya-Allah. Sebab sekarang ni musim, orang kata musim macam-macam demam sekarang ni kalau dekat sekolah budak-budak takut adalah, kadang-kadang ada dalam kalangan kita yang mungkin ada. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kerehatan dan juga kesejahteraan buat mereka. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita memasuki surah yang baru, iaitu surah Talaq, yang mana kita akan bincangkan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, daripada halaman 556. Sebelum perbincangan kita ini, kita perhatikan dahulu sinopsis. Saya terlupa perkataan tu. Sinopsis pengajian kita pada hari ini, iaitu daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima ini. Mari sama-sama tuan-puan kita perhatikan sinopsis kita pada hari ini, iaitu yang pertama kita akan membincangkan mengenai tentang hukum talak dan iddah serta buah ketakwaan dan tawakal. Manakala ayat yang keempat hingga ayat yang kelima kita akan membincangkan mengenai tentang iddah bagi wanita yang sudah menopause dan yang masih kecil, iaitu yang belum haid, yang belum datang bulan lagi. Jadi perbincangan pada hari ini tuan-puan dia bersekitar, iaitu dia berlegar sekitar hukum hakam, yang mana agak complicated sedikit buat saya, tetapi tidak mengapa. Insya-Allah kita akan kongsikan ataupun kita akan bertadabbur mengenai tentang apa yang berkaitan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima ini. Dan sebelum saya terlupa juga tuan-puan, sebelum kita memulakan pengajian kita, kita bacakan dulu doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Dan bagi mudah-mudahan kita menghayati pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama tuan-puan kita bacakan dahulu sama-sama dengan dibimbing oleh Ustaz Tirmizi kita daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Profesor Madia Dr. Ahmad Sanusi, alhamdulillah, yang memberikan pencerahan awal sehingga kita dapat mengetahui muka surat yang ke-558 ini, surah baru yang kita masuk, surah At-Talaq. Biasa orang Melayu bersebut perkataan At-Talaq, mungkin dah biasa dengar perkataan sebab dah dimelajukan dah, cuma bahasa kita sebut talak lah, talak dengan lebih kepada huruf ta, talak. Okey, kalau bahasa Arabnya dengan talaq, talak, yang mana ayatnya pun boleh tahan juga. Ayat pertama saja dekat 4 baris setengah, dekat 4 baris setengah.
walau macam mana pun bukanlah kita baca satu nafas 4 baris setengah tu ayat pertama saja. Kita akan berhenti. Alhamdulillah, jazahumullahu anna khaira. Para ulama dahulu mereka bagaimana mereka letak lagi, tak cukup dengan nombor ayat ru'usul ayah nombor 1 tu ada 4 baris setengah, tapi ada simbol-simbol wakaf yang lain seperti sili, sad lam ya, atau ada 2-3 tempat wakaf jim yang boleh kita wakaf untuk kita relax dulu, ambil nafas insya-Allah. Baik, jom sama-sama kita baca pada ayat pertama hingga ayat yang kedua Ustaz. Kedua. Tak apa kita berhenti pada ayat kedua. Kerana walaupun di situ biasa orang biasa sambung wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi bila ada saja nombor ayat ataupun nombor 2, nombor 3, nombor ataupun tersebut ru'usul ayat, maka menjadi sunnah secara mutlak kita boleh wakaf. Walaupun maknanya mungkin tergantung lagi, ada cerita lagi lepas tu, kita tetap boleh wakaf, disebut sebagai wakaf sunnah lah. Kita mengambil satu ayat Nabi baca, satu ayat wakaf, satu ayat wakaf. Okey, kita baca ayat pertama dan kedua daripada surah At-Talaq. Batuk sikit dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Sadaqallahul azim. Dan Allah berfirman pada ayat yang pertama, wahai Nabi, apabila kamu dan engkau dan umatmu hendak menceraikan isteri-isteri, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya, dan hitunglah masa iddah itu dengan betul serta bertakwalah kepada Allah. Baik, yang ini adalah mengenai tentang ayat pertama yang ditujukan. Kalau kita tengok di sini Allah Taala menggunakan ya ayyuhan nabi, wahai nabi, sekiranya kamu menceraikan isteri-isteri kamu, maka hendaklah kamu ceraikannya dengan kamu mengetahui dan kamu mulakan pada permulaan masa iddahnya. Jadi ini sebenarnya menceritakan tentang isu talak.
Betul macam Ustaz Tirmizi sebut tadi, kalau dalam bahasa Arab kita panggil talak, tapi kalau orang Melayu dia panggil talak aja kan. Jadi ringan sedikit, bunyi ni macam ringan sedikit, tetapi sebenarnya surah talak ini adalah surah yang berat. Yang kalau kita nak bincangkan pun sebenarnya agak berat. Pada halaman pertama ini sahaja banyak perkara hukum dibincangkan, terutama mengenai tentang hukum perceraian. Dan ini sangat menarik kalau kita tengok dia berkaitan dengan ayat-ayat sebelum ni. Kalau cuba kita remind balik ataupun kita revise balik ayat yang sebelum ini daripada surah Taghabun, Allah Ta'ala ingatkan kita bahawa ada anak isteri yang akan jadi musuh. Maknanya Allah Ta'ala ceritakan tentang keadaan dalam keluarga kita. Bahkan sebelum tu dalam surah Munafikun, Allah Ta'ala kata jangan sampai anak dan isteri kamu tulhikum, melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Maka kali ini dalam surah Talak, perbincangan kita memang benar-benar memasuki dalam rumah sendiri, dalam isu dalam rumah. Bahkan Allah Ta'ala mulakan dengan ya ayyuhan nabi, wahai nabi Allah. Sekiranya berlaku isu-isu perceraian ataupun rumah tangga, maka hendaklah kamu ikuti Al-Quran punya petunjuk. Kerana apa tuan-puan? Saya sempat semak juga tadi mengenai tentang data ataupun statistik perceraian kita pada tahun 2021 yang dikatakan hampir 121 kes cerai. 121 kes pasangan Islam mohon cerai setiap hari. Maknanya isu talak, isu perceraian ni adalah isu yang sangat penting yang kita perlu ambil iktibar daripada surah At-Talaq ini. Dan surah At-Talaq ini juga kalau kita biasa dengar dengan nama surah At-Talaq, Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang lain, dia memanggil surah ini sebagai Suratun Nisa Al-Qusra. Maknanya kita dah ada Suratun Nisa At-Tula, surah Nisa yang panjang tu. Surah At-Talaq ni digelarkan sebagai surah Nisa juga oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai surah An-Nisa yang pendek, kerana perbincangannya memang mengenai tentang isu-isu berkaitan dengan wanita juga. Dan para ulama berselisih pendapat mengenai tentang sebenarnya surah Talaq ni adakah dia ditujukan kepada Rasulullah sahaja, kerana permulaan dia dengan ya ayyuhan nabi. Tetapi ini diperselisihkan. Menurut Syekh Tantawi, ini Syekh Tantawi punya pandangan, beliau mendatangkan tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan pernah menceraikan isteri baginda. Allahu akbar. Sebab tu saya kata surah ni agak berat sikit saya nak cerita. Kerana bukan sahaja dia melibatkan hukum hakam, bahkan dia melibatkan ada contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baginda Nabi dikatakan pernah menceraikan Sayyidatina Hafsah, iaitu anak kepada Sayyidina Umar, yang mana setelah itu berlakunya dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rujuk balik, maknanya rujuk baliklah, maknanya tidak diteruskan perceraian tersebut. Manakala Al-Imam Ibn Ashur dia tak berapa setuju dengan kisah ni. Ini menariknya, Al-Imam Ibn Ashur kata kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i. Dia kata ada dua kisah yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis, dan dia kata kisah-kisah ini datang dengan jalan yang tidak sahih. Ini pada pandangan dia. Dia berpegang kepada pandangan Ibn Arabi yang kata bi anna syai'an min dhalika lam yasih. Dia kata kisah yang Rasulullah menceraikan isteri baginda ataupun Hafsah adalah tidak sahih pada pandangan dia, dan dia mendatangkan kisah yang mana Saidina Umar pernah dengar yang Rasulullah dikatakan menceraikan isteri baginda. Lalu Umar sendiri datang berjumpa dengan Rasulullah. Umar tanya kepada Rasulullah, dia kata, apakah wahai Rasulullah engkau telah menceraikan isteri-isteri kau? Dia kata, ya Rasulullah, atallaqta nisa'aka, apakah engkau telah menceraikan isteri engkau? Maka Rasulullah kata, la allaitu minhunna syahran, aku cuma mengasingkan diri aku sebulan sahaja. Ini pandangan Al-Imam Ibn Ashur. Kalau kita tengok tadi ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, Syekh Tantawi kata memang ayat ini berkaitan dengan kes perceraian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala yang kedua, Al-Imam Ibn Ashur kata tidak, ini adalah umum sahaja. Bahkan kisah perceraian Rasulullah dengan Hafsah dikatakan datang dengan jalan yang tidak sahih. Manakala kalau kita tengok dalam riwayat yang lain, kes perceraian ini bukan sahaja berlaku dalam keluarga yang berdekatan dengan Nabi, bahkan berlaku juga di sisi Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar dikatakan pernah menceraikan isterinya dalam keadaan isterinya sedang datang bulan. Lalu perkara ni diadukan kepada Rasulullah, fataghayyaza Rasulullah, Rasul marah. Maknanya kaedah cerai itu tak betul, Rasulullah kata. Rasulullah suruh rujuk semula. Yang ni yang disebutkan, dia kata Abdullah bin Umar rujuk semula, maknanya yang nak menunjukkan bahawa isu mengenai tentang perceraian ini harus ditangani dengan sangat cermat. Sebab tu bila Allah Ta'ala kata fatalliquhunna, boleh diceraikan, tetapi li'iddatihinna, dengan mengikut waktu iddah mereka, dengan diperhatikan wa ahsun iddah, dan kira betul-betul tempoh iddahnya.
Dalam ayat kedua nanti kita cerita mengenai tentang tempoh iddah, tetapi pada ayat yang pertama ini saya nak gambarkan mengenai tentang bagaimana berlaku juga isu-isu perceraian pada zaman Rasulullah. Maka Allah Ta'ala turunkan satu ayat ataupun Allah Ta'ala turunkan satu surah menangani, menyantuni isu ini, dan Allah Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita bagaimana sekiranya kita dah tak ngam ataupun dah tak berapa nak okey, dah tak boleh nak ditemukan jalan kebaikan ataupun perdamaian, maka boleh dikatakan berpisah tersebut. Manakala kalau kita tengok selepas daripada itu, yang ni yang saya suka, bab takwa ini, kalau ibu ayah tuan-puan perhatikan, dalam halaman pertama ini sahaja ada 5 ayat mengenai tentang talak ataupun tentang perceraian ini. Dalam 4 ayat Allah Ta'ala sebut tentang takwa. Menarik kan? Maknanya dalam urusan rumah tangga ni mesti disertakan dengan takwa. Kita menguruskan isteri kita kena dengan takwa, kita menguruskan anak-anak kita mesti dengan takwa. Ayat pertama Allah Ta'ala kata wattaqullaha rabbakum. Ayat pertama Allah Ta'ala sebut tentang bertakwalah kepada Allah dan Tuhan kamu. Ayat yang kedua Allah Ta'ala kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau engkau uruskan keluarga dengan takwa, Allah Ta'ala akan bagi jalan keluar. Kerana orang yang sedang nak menghadapi proses perceraian ni memang sedang kusut sebenarnya. Lalu Allah Ta'ala ingatkan, kalau engkau menceraikan ataupun kalau menguruskan perceraian ke masalah rumah tangga ini, keserabutan saya nak sebut tadi, keserabutan rumah tangga ini dengan bertakwa, maka Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar. Kita pun tak nak juga tengok perpisahan berlaku antara suami isteri, antara ibu ayah, tetapi sekiranya perkara tersebut berlaku, maka lakukanlah dengan takwa. Ini penting. Dan Allah Ta'ala kata la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kamu keluarkan isteri kamu daripada rumah kamu, wala yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, dan dia pun tidak boleh mereka keluarkan, maknanya wanita isteri-isteri ni jangan dikeluarkan daripada rumah suami mereka, melainkan sekiranya mereka melakukan perbuatan keji, iaitu sekiranya isteri tersebut telah berzina, maka boleh dikeluarkan daripada rumah suaminya. Sekiranya dia tidak melakukan apa-apa kesalahan yang berat, mungkin berselisih pendapat sahaja, ataupun mungkin masak tak ada belacan ke, atau tak sedap ke, tak ngam dah lepas daripada itu, kalau diceraikan dengan talak raj'i, maknanya dengan talak yang boleh dirujuk semula, maka kalau menurut pandangan sebahagian besar ulama mazhab fiqh menyatakan tidak boleh dikeluarkan isteri tersebut. Yang ni berbeza pandangan. Kalau menurut mazhab Hambali, kalau tak silap saya, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi, isteri tersebut tidak boleh dikeluarkan daripada rumah, kerana Allah Ta'ala kata la tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Mana tahu lepas daripada itu Allah Ta'ala melembutkan hati mereka, mereka boleh bersatu balik. Jadi Allah Ta'ala tidak membenarkan isteri-isteri yang telah diceraikan ni dizalimi, dikeluarkan daripada rumah lelaki mereka ataupun suami mereka. Manakala sebahagian mazhab Syafi'i ada yang kata tidak dibenarkan, ada yang kata dibenarkan isteri itu duduk dengan rumah suaminya tetapi bilik berasingan dengan ada mahram yang menemani mereka, kerana dikatakan suami isteri bila dah bercerai ni maka mereka bukan mahram. Ini sebahagian pandangan menyatakan sedemikian, tetapi boleh duduk sekali, maknanya bolehlah duduk sekali. Dia sekaligus membetulkan sedikit salah faham ataupun pandangan kita. Sebab sebahagian kita faham bila dah bercerai, kau baliklah rumah mak kau. Katakan macam tu, tidak. Maknanya Allah Ta'ala suruh santuni lagi. Mana tahu masih lagi ada ruang lagi untuk disantuni ataupun diperbaiki hubungan tersebut. Manakala ayat yang kedua Allah Ta'ala kata fa idza balagna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf. Andai sekiranya dah telah hampir tempoh iddahnya ataupun telah tamat tempoh iddahnya, maka terpulang kepada kamu untuk membebaskan ataupun menceraikan mereka ataupun merujuk kepada mereka semula. Yang ni dimaksudkan dengan telah hampir, kalau sekiranya tempoh iddah telah habis, kita boleh kembali kepada isteri, ataupun kita tengok bagaimana Allah Ta'ala memberikan ruang dalam tempoh iddah tu supaya kita berfikir. Dan tempoh-tempoh iddah ni juga ada tempohnya tadi yang disebutkan. Kalau di sini sebahagian ataupun ayat Al-Quran sendiri telah meletakkan tempoh iddah. Bagi wanita yang masih lagi datang bulan, maka tempoh iddahnya adalah salah satu quru', iaitu 3 kali suci. Manakala wanita yang tidak datang bulan, maknanya kanak-kanak kecil ataupun yang telah menopause tu tadi, maka wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahid.
iaitu tempoh iddah mereka juga adalah 3 bulan. Jadi di sini kita nampak ada satu garis panduan yang jelas. Allah Taala berikan pada kita tentang bagaimana sekiranya berlakunya selisih faham ataupun dah tak ngam dah untuk kita teruskan perkahwinan, maka dibenarkan untuk bercerai, tetapi ada garis panduan yang telah diletakkan. Tidak boleh dikeluarkan daripada rumah, hendaklah dilakukan dengan penuh bertakwa. Kalau lepas tu nak rujuk semula boleh, kalau tak nak rujuk semula boleh berpisah, tetapi datangkanlah satu saksi yang adil yang merekodkan tentang proses perceraian tersebut. Jadi ini adalah antara perbincangan ayat yang pertama, dan yang kedua mengenai tentang susun atur ataupun susun tadbir sekiranya berlakunya perceraian antara suami dan isteri itu sendiri. Baik, kita masuk pula pada hari ini mengenai tentang perkataan pilihan kita, iaitu kita lihat sama-sama tuan-puan perkataan pilihan kita pada hari ini iaitu ya Isa. Ya Isa ni maksudnya dah putus asa lah. Putus asa yang disebutkan sebanyak 13 kali di dalam Al-Quran, dan di dalam surah At-Talaq ini disebutkan dalam ayat yang keempat, iaitu wallai ya'isna minal mahid. Di sini bukanlah maksudnya putus asa, tetapi maksudnya adalah telah terputus bulan ataupun telah terputus tempoh haid itu tadi, iaitu yang telah tidak datang haid lagi. Jadi di sini perbincangan kita, kalau kita boleh simpulkan, ayat yang pertama dan ayat yang kedua memfokuskan tentang isu perceraian. Rasulullah diingatkan oleh Allah Ta'ala, kalau berlaku perceraian maka kira iddahnya supaya boleh ditengok apakah ada zuriat lagi di dalam kandungan isterinya ataupun tidak, dilakukan dengan penuh takwa, tidak dikeluarkan daripada rumah mereka. Inilah turutan keadilan yang Allah Ta'ala telah letakkan kepada umat Islam, bagaimana panduan yang sepatutnya mereka laksanakan sekiranya berlakunya perselisihan ataupun perceraian sesama mereka. Oleh itu tuan-puan yang dirahmati Allah, kita tangguhkan dulu perbincangan kita dalam sesi yang pertama ini. Kita akan teruskan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Quran Time, baca, faham, amal. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Sadaqallahul azim. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan jalan keluar bagi permasalahan tersebut. Serta memberikan rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, sesiapa yang berserah diri, bertawakal bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Inilah hujung ayat kedua yang sentiasa kita dengar. Wa may yattaqillah, bahkan ada 4, sebagai kata doktor tadi, ada 4 perintah untuk bertakwa kepada Allah.
dan yang berbentuk wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa. Ada 3 dalam muka surat ni. Yang pertama, ada yang kedua, nanti ada yang ketiga, yang mungkin kita biasa dengar yang ni saja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa pada Allah, akan Allah adakan baginya jalan keluar daripada segala permasalahannya. Maka bila sebut surah At-Talaq ini, maka bukan saya tanya doktor kenapa banyak sangat ada wa may yattaqillah dalam ayat ini. Kata doktor menunjukkan perkara yang berkaitan dengan tolak ni, talak jangan main-main. Jangan kira nak kahwin je. Lepas tu main lepas tangan, ataupun orang kata apa? Habis madu macam mana? Habis madu sepah dibuang. Habis madu sepah dibuang. Insya-Allah mudah-mudahan kita dalam silibus pada ayat surah At-Talaq ini mengajar kepada kita, walaupun mungkin tidak ada niat dalam hati kita untuk melakukan perkara demikian, tapi sama-sama kita belajar. Ini ilmu pengetahuan, walaupun ia kita kata merupakan satu ilmu, sama-sama untuk kita dapat memperkemaskan lagi rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita. Tapi andai kata doktor, andai kata tidak ada jalan lain lagi, mungkin jalan ini yang perlu dicari, tapi ada cara-cara kaedah dia, supaya itulah kita kena bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah. Baik, kita nak belajar sikit tajwid sebelum sambung pada ayat seterusnya. Kita lihat slide kita, iaitu pada ayat pertama tadi, wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Cuba fokus pada ayat faqad zalama nafsah. Bacaan kita Imam Hafs an Asim pada huruf qad, dal mati bertemu dengan dha. Hari itu kita dah belajar dal mati bertemu dengan dad pun kita baca secara izhar, faqad dhalla. Dal tu mesti dijelaskan mati, bunyi secara izhar mati tu. Faqad dha, ini jumpa dengan dha pun sama hukumnya. Imam kita Hafs, Imam Hafs an Asim membacanya secara izhar. Maknanya macam mana? Faqad zalama nafsah, dal itu dijelaskan mati. Tak boleh kita baca faqad zalama nafsah. Kalau kita tak jelaskan dal mati, memang sukar sedikit tepat sini, yang mana mudah untuk kita melakukan kesalahan, iaitulah dal tu ditenggelamkan, seolah-olah dal tu dimasukkan ke dalam dha. Memang ada bacaan begitu, idgham. Maknanya dal tu diidghamkan, dimasuk ke dalam dha. Kalau tuan-tuan dengar tu, kalau dengar di luar negara orang baca itu dipanggil qiraat lain, bukan qiraat Imam Hafs. Itu qiraat Susi daripada Abi Amru. Tak silap saya, qiraat Susi memang terkenal dengan idgham. Sini mereka baca faqad zalama nafsah. Kita tidak. Kita bacanya faqad zalama nafsah. Tapi kalau orang Malaysia baca faqad zalama nafsah, itu mungkin kita tak perlulah husnuzon. Kita mungkin husnuzon, dia baca qiraat lain tu. Sebenarnya dia tersalah. Yang lain tu dia baca qiraat Hafs imam kita. Sampai dekat sini dia tersilap. Tapi walaupun tersilap, imam kita tetap baca secara izhar. Izhar ni apa? Menjelaskan dal tu mati. Faqad, kebetulan dal tu ada qalqalah, kena bunyi qalqalah. Faqad zalama nafsah, gitu. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz Tirmizi atas pencerahan dan perkongsian mengenai tentang bacaan Al-Quran, sebutan huruf dan juga sifat-sifat huruf yang seharusnya kita jaga agar ianya tidak lari daripada apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan meneruskan lagi perbincangan kita. Kita dah tengok tadi ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Allah Taala bagi garis panduan mengenai tentang perceraian. Bagaimana sebenarnya kalau perkahwinan dalam Islam pun kita ada elok susun tadbirnya, macam mana nak tunang, macam mana nak bernikah dan sebagainya. Begitu juga dengan perpisahan. Jangan waktu nak ambil lah, macam Ustaz Tirmizi katakan tadi, waktu nak berkahwin, nak berseronok, ikut tata syariat. Tetapi apabila nak berpisah, dah bergaduh, ditinggalkan begitu sahaja, dia zalimi, tidak diberikan nafkah, tidak diberikan tempat tinggal dan sebagainya. Ini adalah sangat tidak wajar, kerana Allah Ta'ala telah memberikan susunan sehingga Allah Ta'ala mengingatkan kita, wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melanggar hukum Allah, faqad zalama nafsah, maka sesungguhnya dia telah menzalimi diri dia. Bahkan bukan dia menzalimi dirinya, dia menzalimi juga orang-orang yang lain, isteri dia, bekas isterinya dan sebagainya. Ini kita kena jaga. Maknanya Allah Ta'ala telah memberikan satu garis panduan yang jelas mengenai tentang perpisahan ini. Hendaklah dijalankan dengan penuh takwa,
jangan sampai kita menzalimi orang lain dan diri kita sendiri. Baik, kemudian kita akan masuk perbincangan yang seterusnya pada ayat 3 hingga ayat yang ke-5. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita, suka juga saya untuk menyentuh sikit mengenai tentang, saya tengok ada komen-komen, ada yang dengar daripada Singapura, ada yang dengar ataupun yang menuruti daripada Finland pun ada. Finland masya-Allah, daripada luar negara. Tuan-puan, sebarkan pengajian kita ini, mudah-mudahan dengan penyebaran ilmu yang meluas begini, mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita di mana pun kita berada dengan Al-Quran, insya-Allah. Baik, perbincangan yang akan diteruskan lagi selepas daripada ini dengan bacaan daripada Ustaz Tirmizi kita, bermula daripada ayat 3 hingga ayat yang ke-5, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, terima kasih doktor. Kita nak sambung ayat ketiga hingga ayat kelima daripada surah At-Talaq ini, kerana sebagai saya sebut tadi, ada lagi dua perkataan statement daripada Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang bertawakal, apakah dia akan dapat dengan sebab bertawakal. Siapa yang bertakwa, dia akan dapat sesuatu yang berharga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi permudahkan, akan disediakan jalan keluar. Lepas ini ada lagi dua, wa may yattaqillah, apakah kelebihannya itu menjadi orang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolongnya dan menyelamatkannya. Ayat ini sangat menarik sebenarnya tuan-puan. Ayat yang ketiga ini, yang mana dia dikenali sangat famous di Malaysia ini dengan namanya ayat 1000 dinar. Yang ni sangat menarik perbincangannya, kerana saya duk lama kaji dah, ataupun saya duk lama teliti dah, mana datangnya perkataan ayat 1000 dinar ini, dan kenapa perkataan ataupun ayat Allah ini dikenali sebagai ayat 1000 dinar. Ada macam-macam kisah ataupun ada macam-macam riwayat yang menyatakan mengenai tentang kisah tersebut ataupun kenapa dia dinamakan sebagai 1000 dinar. Saya kongsikan sedikit di sini apa yang dinukilkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis,
yang ditulis oleh Abdul Rahman As-Saffuri, yang mana dia menceritakan, yang ni cerita sahaja tuan-puan, maknanya tidak ada dalil daripada Al-Quran dan hadis juga datang dinamakan ayat ini sebagai ayat 1000 dinar. Tetapi diceritakan oleh Al-Imam Saffuri ni bagaimana dia kata ada seorang lelaki yang bermusafir di atas kapal. Lalu tiba-tiba, ni kisah ni aneh sikit, saya sekadar berkongsi saja dengan tuan-puan, iaitu dia melihat ada seorang lelaki berdiri di atas air ataupun berjalan di atas air. Lalu lelaki tersebut menyatakan, aku ada dia tengok kat sini, dia kata faqala rajulun, dia kata minni kalimatun abi'uha bi alfi dinar. Dia kata aku ada ayat yang aku akan jual ayat ini dengan 1000 dinar. Lalu lelaki tersebut dia katakan aku ada 1000 dinar. Lalu orang yang berdiri di atas air ataupun berjalan di atas laut ini berkata, dia kata campakkan 1000 dinar tu ke dalam laut. Lalu dia campakkan 1000 dinar tu ke dalam laut. Lalu lelaki ini mengajarkan kepada orang yang mencampakkan 1000 dinar itu tadi, ayat 1000 dinar itulah, iaitu ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu lelaki yang berdiri di atas air ni kata ihfazha jayyidan falamma hafizaha inkasaral markab ataupun markib, iaitu ketika mana dia dah hafal ayat itu dan dia ulang ayat itu dengan baik, dalam perjalanannya tersebut tadi pecahlah kapal dia ataupun hancurlah kapalnya, tetapi dia dikatakan selamat, lelaki itu boleh berdiri ataupun terselamat di atas kepingan-kepingan kapal ataupun kepingan kayu itu tadi, seakan-akannya mereka yang bertawakal ataupun mereka yang menyumbangkan ribuan dinar itu tadi, Allah Ta'ala memberikan keselamatan dengan apa yang diamalkan daripada ayatnya. Ini yang pertamanya mengenai tentang riwayat asal usul yang dikatakan ayat 1000 dinar ini. Katanya, kisahnya adalah diceritakan daripada kisah yang ditulis oleh Al-Imam Saffuri ini, yang dia dengar bahawa ada seorang lelaki berjalan atas air yang mengajarkan kepada lelaki yang lain ayat wa may yattaqillah ini, dan diberikan ataupun dicampakkan ke dalam laut 1000 dinar tersebut. Ini yang saya dengar yang pertama. Tetapi dia sekadar kisah sahaja yang tidak ada sandarannya di dalam hadis ataupun Al-Quran lah, sekadar kisah yang kita kenali ayat ini sebagai ayat 1000 dinar. Manakala kisah yang kedua lebih menarik lagi, iaitu kisah yang dinukilkan ataupun diceritakan sendiri oleh Al-Imam Tabari. Yang ni yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Dia kata Al-Imam Tabari ni kita kenal, pakar tafsir. Dia kata satu hari aku datang ke Mekah dan ada seorang lelaki daripada Khurasan. Khurasan ni belah negara Tantan, Afghanistan kalau tak silap saya lah, negara-negara yang Parsi ataupun Khurasan ini. Dia berdiri dan dia memberikan pengumuman kepada orang yang mendengar. Dia minta tolong. Dia kata siapa yang terjumpa bungkusan aku punya, di dalam tu ada 1000 dinar. Dia kata siapa yang terjumpa pulangkan kepada aku. Lalu datang seorang lelaki tua yang sangat miskin, namanya adalah Abu Ghiyas. Abu Ghiyas ni kata kalau aku boleh pulangkan balik 1000 dinar engkau tu ataupun bungkusan engkau tu, mengapa tak boleh ke engkau bagi kepada dia 10%? Maknanya bagilah 100 dinar kepada lelaki tersebut tu tadi. Maka lelaki tua lelaki Khurasan yang pemilik asal 1000 dinar tu kata tadi tak boleh. Aku memang takkan bagi orang dah. Maknanya apa yang aku ada tu tadi. Lalu lelaki tua ni balik, rupanya Abu Ghiyas ni tadi, lelaki tua yang miskin ni tadi, dialah yang menjumpai 1000 dinar tu tadi. Dan dia bila dia bawa balik, isterinya pun tahu yang dia terjumpa 1000 dinar, tetapi baiknya Abu Ghiyas ini dia tidak menggunakan harta tersebut. Lalu dia ceritakan kepada isterinya, tadi aku jumpa 1000 dinar, kemudian ada lelaki di Mekah tanya, siapa yang ada jumpa ni? Aku tanya kepada dia, boleh tak kalau kita dapat 10%? Sekarang ni kalau orang minta 10% dan sebagainya, lelaki Khurasan tu kata tak nak bagi. Tak nak bagi. Lalu isteri dia kata kau nego lagi, mana tahu nanti kau akan dapat mungkin 10 dinar dan sebagainya. Lalu dia jumpa lagi lelaki Khurasan tadi, minta 10 dinar pun tak boleh, minta 1 dinar pun tak boleh. Akhirnya lelaki tu kata, aku sebenarnya akulah yang menjumpa 1000 dinar kau ni tadi, dan kau pun tak berikan apa-apa. Dan tengok ketakwaan lelaki tersebut, walaupun jumpa 1000 dinar, dia boleh pulangkan semula. Dia tak ambil lelaki tersebut tu punya harta, sehingga kan dia pulangkan kembali. Lalu lelaki tersebut beredar begitu sahaja, macam orang terpinga-pinga. Maknanya kita dah jumpa duit tu, patutnya bila kita dah pulang kan tu, orang tu bagilah sikit upah, senyum, terima kasih ke apa ke. Tapi lelaki Khurasan tu beredar macam tu aja, sehinggalah lelaki ni dikatakan maknanya bertakwalah, tidak ambil duit orang dan sebagainya.
Akhirnya esok lelaki itu datang dengan memberikan sumbangan 1000 dinar ataupun beberapa keperluan yang mencukupi buat keluarga tersebut. Lalu bagi menutup kisah ini, Al-Imam Tabari menukilkan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, macam Abu Ghiyas tadi, dia bertakwa kepada Allah walaupun hidup dia susah, walaupun anak isteri ramai dan sebagainya, dia tetap bertakwa kepada Allah. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan dia jalan keluar. Yang ni dua kisah yang saya jumpai berkaitan tentang 1000 dinar. Dia tidaklah mempunyai mana-mana dalil yang khusus, tetapi dia mengingatkan kepada kita tentang pentingnya takwa dalam hidup kita. Tengok kisah Abu Ghiyas tadi, keluarga susah, anak-anak ramai dan sebagainya, rumah nak roboh dan sebagainya, tetapi dia tetap tidak ambil duit orang. Ini sangat penting tuan-puan. Hari ini kita banyak menzalimi orang, ambil duit orang dan sebagainya, kemudian kita tampal kat rumah kita ayat 1000 dinar, sedangkan kita tidak bertakwa kepada Allah. Ini peringatan buat diri kita. Dan menariknya di sini bagaimana macam yang disebut oleh Ustaz Tirmizi tadi, maknanya Allah Ta'ala dalam setiap ayat ni akan mengingatkan tentang takwa. Yang ni saya nak sentuh dalam perbincangan kita yang kedua ni. Maknanya dalam isu perceraian mesti disertai dengan takwa. Ayat pertama wattaqullaha rabbakum, kemudian ayat yang kedua mengenai tentang takwa ini Allah Taala cerita tentang buah-buahnya ataupun apakah hasil kita bertakwa. Allah Taala kata yang pertama, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Taala akan memberinya jalan keluar, iaitu makhraja. Kedua, Allah Taala kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Taala, Allah Taala akan mudahkan urusan dia. Ini yang paling kita nak. Waktu kita bergaduh dengan isteri kita dalam urusan rumah tangga kita, kita dah lupa dah. Maknanya yang memberikan kelembutan hati dia adalah Allah Taala. Waktu kita gaduh kan, kadang-kadang kita gaduh tengok muka bini kita pun tak boleh, katakanlah macam tu. Katakan macam tu. Tetapi kita lupa yang melembutkan jiwa manusia adalah Allah. Lalu Allah Taala kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Taala, Allah Taala akan mudahkan urusan dia. Kalau dia bercerai kerana dia tak ada duit, isteri tak ada duit, suami tidak ada duit, mudah-mudahan kalau dia bertakwa menguruskan rumah tangganya dengan baik, maka Allah Taala akan memudahkan urusan dia. Dan yang paling penting lagi, yang ketiganya Allah Taala sebut dalam ayat yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa yang bertakwa kepada Allah Taala, Allah Taala akan membersihkan dosa-dosa dia. Kita dalam pengurusan rumah tangga, kita tidak sedar kadang-kadang kita menzalimi anak isteri kita. Allahu Akbar. Ini yang kita tak nak. Kita kadang-kadang kita menzalimi anak isteri kita. Sebab tu Allah Taala ingatkan. Rasulullah SAW sendiri ingatkan dalam sebuah hadis. Ketika mana Rasulullah ingatkan para suami, dia kata ittaqullaha fi nisaikum. Takutlah Allah kepada isteri-isteri kamu. Maknanya takutlah Allah Taala dalam pengurusan kamu terhadap isteri-isteri kamu. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kamu dulu ambil isteri kamu dengan akad tu menyebut nama Allah. Wastahlaltum bi furujahunna bi kalimatillah. Dan kamu halalkan kemaluan mereka dengan nama Allah. Maknanya bila akad tu kamu boleh tidur dengan dia, ambil dengan nama Allah, tetapi nak bercerai tidak bertakwa kepada Allah. Sedangkan takwa ini memberikan banyak solusi dalam kehidupan rumah tangga kita. Bertakwalah kepada Allah dalam keadaan macam mana sekalipun. Kita tuan-puan, sekejap sahaja saya rasa dah hampir sampai ke hujung rancangan. Kalau boleh, kalau ada apa Ustaz tu sebelum kita masuk resolusi. Tengok di Facebook ni ramai juga tadi yang mula-mula bertanya. Itulah ayat 1000 dinar tu apa? Ayat 1000 dinar ni tadi sekarang ni betul-betul dah boleh faham tentang ayat 1000 dinar tu apa. Yang paling penting isi kandungan daripada ayat wa may yattaqillah itu sudah pastilah kenaan kita mesti buat takwa. Kunci dia bertakwa. So doktor respon kepada penonton, mungkin doktor boleh beri sikit definisi takwa yang paling mudah untuk kita faham takwa tu supaya dapat ambil pelan tindakan. Baik, secara umumnya takwa adalah berhati-hati. Takwa ni menjauhkan diri kita daripada kesalahan, iaitu kita melakukan setiap perkara dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-puan, kita telah hampir sampai ke penghujung rancangan. Kita masuk dahulu resolusi pengajian kita pada hari ini, iaitu yang pertamanya kita berbuat baik terhadap isteri kita yang diceraikan atau yang dirujuk kembali. Yang kedua, jauhi dosa yang boleh menghalangi sampainya rezeki seseorang. Dan yang ketiga, melaksanakan hukum syariat dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Bagi memberkati pengajian kita, saya persilakan Ustaz Tirmizi untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal mu'minin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal maqbulin.
Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa ya Allah, golongkanlah kami orang-orang yang sentiasa dalam keadaan yang soleh, diterima segala amalan ya Allah, jadikanlah kami suami dan ayah yang bertakwa, yang soleh, dan jadikanlah isteri pasangan kami ya Allah membantu kami dalam melakukan ketaatan kepadamu ya Allah, yang melakukan ketaatan kepadamu ya Allah, dan menghiburkan dan menghormati kedua ibu bapa kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat pencinta Al-Quran. Selesai sudah muka surat 558. Kita dah dengar tadabbur yang begitu menarik, walaupun surah At-Talaq nampak bunyi talak tapi banyak betul ilmu yang kita dapat daripada Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi. InsyaAllah akan berkongsi bersama kita lagi, dan mudah-mudahan ilmu dapat sama-sama kita amalkan dan pegang dalam kehidupan kita insyaAllah. Saya mengajak semua sahabat-sahabat untuk terus menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran, dan jangan lupa kita untuk sentiasa saksikan ulangan My Quran Time malam ini dan juga esok pagi. Moga-moga kita semua bahagia dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. My Quran Time, baca, faham, amal. Assalamualaikum.